Datuk Seri, kenapa bagi jawapan copy paste dekat parlimen? Ya, saya tahu Datuk Seri ada tambah sikit-sikit. Tapi jawapan yang Datuk Seri berikan itu sama sahaja macam jawapan yang pernah diberikan oleh Amiruddin dan juga Tan Chang Kim. Apa benda? Takkanlah mereka ini yang menyediakan jawapan untuk Datuk Seri kot. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kembali berbicara berkenaan dengan skim insurans insan WavePay yang telah menggegarkan negara ini terutamanya dekat negeri Selangor beberapa ketika selepas pilihan raya negeri baru-baru ini. Dalam video ini, saya bukan hendak bercerita berkenaan dengan kaitan skim insurans tersebut dengan Ahlul Malaysia ataupun hendak membangkitkan tentang dapatan daripada seorang whistleblower yang menyatakan bilangan orang yang didaftarkan sebenar-benarnya dalam M-Insurance itu dengan bilangan yang telah disebutkan oleh Menteri adalah tidak tally. Tetapi saya hendak menyentuh tentang jawapan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubungan dengan soalan daripada Ahli Parlimen Larut iaitu Hamzah Zainuddin berkenaan dengan isu ini di Parlimen. Di mana antara lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dilaporkan berkata, skim insurans ini menurut Bank Negara tidak melanggar apa-apa akta. Data pengguna tidak disalahgunakan. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau telah berjumpa dengan Bank Negara. Bank Negara telah menyatakan bahawa benda ini tidak melanggar akta sebab setiap pemohon skim insurans ini hendaklah cek dahulu mereka punya kelayakan untuk mendapatkan skim insurans ini. Itu nombor satu. Nombor duanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata siapa-siapa yang hendak memohon skim insurans ini kena selfie dengan kad pengenalan masing-masing untuk membuktikan kesahihan mereka. Dan selepas melakukan semua proses tersebut, barulah polisi akan dikeluarkan. Benda ini tuan-tuan sekalian sebenarnya sama sahaja dengan jawapan daripada Menteri Besar Selangor dan juga jawapan daripada Tan Chang Kim. Tetapi dalam masa yang sama, kalau anda masih ingat, terdapat percanggahan antara kenyataan-kenyataan mereka ini. Sebab satu ketika dahulu, kalau tidak menjadi kesalahan saya, skim ini bak kata Amiruddin ialah pra-pendaftaran. Kemudian tiba-tiba kata auto pendaftaran. Masa awal-awal tahun dulu dikatakan auto pendaftaran dan macam-macam lagi keraguan lah sebenarnya. Tunggang terbalik penjelasan mereka. Tapi tak apa, kita nak fokus kepada jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tersebut. Secara asasnya, macam saya sebutkan tadi, jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu ini adalah jawapan yang seolah-olahnya di copy paste. Tambah sikit sahaja dengan penerangan oleh Bank Negara dan sebagainya. Tetapi, kita tahu secara faktanya perkara tersebut adalah salah sama sekali sebenarnya. Kenapa saya katakan salah? Sebab ada banyak sangat keraguan yang sampai ke hari ini tidak dijawab oleh mana-mana pihak. Baik Amiruddin tak jawab, Tan Chang Kim pun tak jawab, Anwar apatah lagi. Keraguan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dulu kata auto pendaftaran. Tiba-tiba kata kena daftar, kena selfie dan sebagainya. Kena download aplikasi dan pelbagai lagi. Mana satu yang betul? Keraguan yang kedua. For a fact, kita tahu ramai pihak di luar sana, anak-anak Selangor termasuk saya sendiri, mendapati nama kami telah didaftarkan dalam polisi ini tanpa pengetahuan, tanpa keizinan dan tanpa sembarang tindakan oleh kami. Kami tak pernah download apa-apa aplikasi berkaitan dengan WavePay ke whatsoever ke yang ada sangkut paut dengan skim insurans ini sampailah ke hari ini. Bahkan kami hanya buka website untuk cek nama kami dalam skim insurans insan ini selepas Mantoba ataupun Muhammad Bustam bin Omar mendedahkan konon-kononnya sahabat saya iaitu YB Viral antara penerima skim instan ini tanpa pengetahuan beliau. Hanya selepas itu, baru kami cek satu persatu nama kami ini ada ataupun tidak. Dan sepanjang kami cek, kami tidak pernah upload apa-apa gambar IC, kami tak pernah cek sebarang kelayakan ke apa-apa ke, tak pernah langsung. Terus buka website, masukkan nombor IC untuk semak. Dia kata suruh semak tau, bukannya suruh cek kelayakan. Untuk semak ada polisi ataupun tidak, kita masukkan nombor kad pengenalan, pam, polisi tersebut muncul. Jadi celah mana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak kata yang konon-kononnya skim ini memerlukan pendaftaran, kena selfie dan sebagainya. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau sebut pasal kena selfie dengan kad pengenalan ini, saya hendak bertanyakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mak saya, Arifah binti Damahuri, ini cerita yang memang saya dah cerita kat anda banyak kali dah masalahnya. Mak saya telah meninggal dunia pada 31 hari bulan Mei 2022. Dan skim instan ini hanya mula beroperasi ditawarkan kepada masyarakat Selangor pada 1 hari bulan Oktober 2022.
Takkanlah mak saya yang sudah meninggal sejak bulan Mei boleh bangkit dari kubur, ambil handphone dan selfie dengan kad pengenalan beliau untuk semata-mata mendaftarkan dalam skim insurans ini. Ataupun takkanlah mak saya boleh bawa handphone masuk dalam kubur, selfie dari dalam kubur, lepas tu hantar dekat pengendali WebPay untuk memohon skim insurans tersebut. Lain macam betul cakupan internet ke dalam kubur. Baik pindah dalam kubur je belaka. Internet dekat luar ni pun masalah banyak, betul tak? Benda ini yang gagal dijawab oleh Amiruddin, gagal dijawab oleh Tan Chang Kim dan kini gagal dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesiapa pun tak boleh jawab perkara ini. Macam mana seseorang yang sudah meninggal dunia boleh dapat polisi tersebut? Ini polisi betul tau. Bukannya mock polisi. Ini polisi yang sebenar-benar yang sudah pun diaktifkan. Sudah ada nombor polisi masalahnya. Sudah ada tarikh bula dan juga tarikh luput. Jadi macam mana anda hendak menafikan betapa pendaftaran skim ini dilakukan tanpa kebenaran, secara tiba-tiba, automatik dan juga tidak ada sebarang tindakan daripada pemohon untuk mendaftarkan skim insurans tersebut? Tolonglah wahai Kerajaan Perpaduan Madani. Tolonglah wahai Kerajaan Negeri Selangor. Tolonglah wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim. For once, tolong akui yang anda telah melakukan satu perkara yang tidak betul dari segi undang-undang. Dan sampai ke hari ini, pihak Bank Negara masih lagi tidak memberikan jawapan kepada permohonan kami untuk berjumpa dengan mereka bagi mendapatkan penjelasan dan juga untuk menyampaikan our side of the story kepada pihak Bank Negara berkenaan dengan hal ini. Kenapa kami tidak pergi ke SPRM? Sebab nombor satunya, kami tidak pasti sama ada berlaku ataupun tidak elemen rasuah dalam hal ini. Dan yang keduanya, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan akta kewangan adalah di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia. Jadi kami dah jumpa Bank Negara dululah. Cuma sampai sekarang, mereka masih lagi membisu, tidak memberikan jawapan kepada kami bilakah tarikh yang kami boleh berjumpa dengan mereka. Apa cerita ni? Takkanlah anda hendak memejamkan mata bila berlaku pelanggaran akta secara terang-terangan. Jadi apa-apa hal pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelas dan nyata, jawapan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu memang bukan jawapan yang tuntas, memang lari daripada konteks keadaan dan yang paling utama sekali, kita tahu secara faktanya perkara tersebut adalah salah dan jawapan tersebut tidak betul sama sekali. Kita minta pihak berkuasa, kami dah buat report polis banyak kali, masalahnya minta mereka ini untuk siasat betul-betul sebab benda ini melibatkan pelanggaran hak, pelanggaran data, pelanggaran akta pun sebenarnya. Tetapi andai kata kalau kemungkinannya seolah-olahnya pihak-pihak yang mentadbir kerajaan ini dibenarkan untuk melanggar akta dan undang-undang dan didiamkan saja, tidak disiasat ataupun tidak didedahkan itu, didedahkan ini. Jadi kita berhadapan dengan masalah yang sangat-sangat besar. Makin lama, kita semakin hilang integriti. Bila kita hilang integriti, pelabur-pelabur akan lihat negara kita ini sebagai negara yang korup dan mereka takkan masuk lagi untuk melabur dalam negara ini. Salah rakyat juga ke masa tu? Kita mesti